Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih di tajuk tentang asyahadah seperti yang slide yang tadi itu. Di asyahadah ialah penyaksian. Maksud penyaksian ni menyaksikan. Menyaksikan ada dua. Satu menyaksikan dengan mata, satu lagi penyaksian dengan mata hati. Boleh juga dikatakan penyaksian itu dengan perkataan dan perbuatan. Jadi syahadah ni berarti dia bukan ucapan, bukan semata-mata ucapan. Syahadah adalah penyaksian. Penyaksian akan sesuatu dengan dalil yang qat'i. Mana dalil yang pasti. Jadi maknanya bukan kita menyaksikan. Syahadah tu hanya semata-mata retorik atau semata-mata dengan sebutan, tanpa ilmu, tanpa keyakinan. Jadi tak sah penyaksian tu. Sebab tu kita nak kena faham bila kita belajar tentang syahadah ni, banyak konten dia, isi kandungan dia yang kita nak kena jelas, nak kena pasti, supaya penyaksian kita itu benar-benar penyaksian yang hakiki, bukan penyaksian yang kosong, tanpa ilmu ataupun tanpa dan juga tanpa keyakinan. Jadi asyahadah tu berarti mengetahui, tahu apa dia syahadah tu, menjelaskan, menerangkan. Bukan sekadar kita tahu, malahan juga kita mampu menjelaskan bila orang tanya apa dia tentang syahadah tu. Jadi boleh terang lagi. Jadi tentang pengertian, contohnya di dalam pengertian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka bagaimana dikatakan pengertian tentang kalimat atau syahadah tauhid, yang maksud la ilaha illallah dan syahadah rasul muhammadur rasulullah tu. So di sini kita perlukan ilmu, pengetahuan. Kita perlu mengaji, nak tahu, supaya bila kita mengangkat syahadah, kita dah bila angkat syahadah tu kita betul-betul yakin dengan Allah dan dengan Rasul. Demikian juga syahadah tu juga mengandungi pengertian iqrar, i'tiraf dan juga i'tiqad. Ini pengertian dia. Sebab tu setiap kali ucapan syahadah harus didahulukan dengan iqrar. Dia kena ada iqrar, baru diikuti dengan tasydid. Dia kena benarkan dengan hati tu. Maka yang dibenarkan dengan hati itulah yang dikatakan sebagai penyaksian dia. Dia membenarkan sesuatu yang dia saksi, dia yakin penyaksian dia tu. Dan dia benar dengan hati tu, maka sah penyaksian tu, sebab dia tahu, dia kenal Allah dan Rasul. Maka seperti disebutkan iqrar, atau dia mengiktiraf, atau dengan i'tiqad, dia keyakinan dia tu. Ini berarti bahasanya orang yang bersyahadah berarti orang yang menyaksikan akan sesuatu. Bersyahadah tentang Allah dan Rasul lah. Maka dia menyaksikan apa? Dia menyaksikan akan ketunggalan dan keesaan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyaksikan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas penyaksian dia itu, maka dia itu disebut sebagai saksi. Mana orang yang mengetahui. Dan saksi dia ni saksi benar, pasal dia tahu sungguh, bukan dia main-main. Dia kenal sungguh Allah dan Rasul. Dia makrifah sungguh kepada Allah, dan dia yakin sungguh kepada, dia benarkan kerasulan Nabi itu. Apa yang Rasulullah suruh, semua dia buat. Mana menegakkan yang sunnah Nabi SAW itu, tanda yakin itu. Sebab tu orang kalau dia tak boleh nak tegak sunnah Nabi, dia yakin, dia tak sampai yakin sebenarnya. Sebab dia tak peduli, dia tak bercara masalah sunnah Rasulullah. Yang tegak, yang kuat menegakkan sunnah Nabi ini adalah orang yang yakin, yang mengenal akan Nabi itu sendiri. Jadi tak kenal Nabi, dia nak buat apa, nak tegak. Dia nak taruh janggut pun dia takut. Mungkin takut bini dia marah, tak elok, tak handsome. Nak pakai serban pun dia takut, nak pakai jubah macam Nabi pun dia takut, nak kena pakai necktie dia berani.
Nak pakai bow dia berani, pakai cap dia berani. Ini orang ni bukan orang yang membenarkan kerasulan Nabi, pasal dia tak pedulikan Nabi. Dia tidak berakhlak dengan akhlak Nabi. Kita ni memanglah nak sampai akhlak Nabi tu yang macam Allah sebut dalam Quran tu, khuluqul azim tu. Memang susah nak capai khuluqul Quran, susah. Tapi setidak-tidaknya takkanlah sampai hujung jari langsung kita tak ada akhlak macam akhlak Nabi. Ikut macam Nabi Rasulullah tu. Beradab macam Nabi. Sebab apa yang Nabi buat tu semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak akan buat kalau satu benda pun kalau bukan wahyu daripada Allah. Maka dalam konteks syahadah ini, apabila kita menjadi saksi atas kebenaran Nabi Muhammad, maka kita tahu Nabi itu sendiri, kita yakin Nabi itu. Sebab itulah di dalam tahiyat akhir, tak kala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia sebagai mahalul qiyam, maka kena hadirkan nur Nabi itu depan kita. Kalau tak ada Nabi, bila kita assalamualaikum tu, kau tu tuju kepada siapa? Kau tu tuju kepada Nabi. Bukan kita bayangkan Nabi itu tubuh badan dia, bukan. Mana kita hadir, kita faham yang Nabi itu ada depan kita. Sebab penyaksian ini berlaku di mana? Ketika Nabi naik Mi'raj, sehingga Allah perintahkan supaya baca dalam tahiyat tu, menyebut nama Rasulullah di dalam tahiyat akhir tu. Untuk apa itu? Maka kita belajar tentang bagaimana yang dikatakan mahalul qiyam itu, menghadirkan nur Nabi itu, maka jadi wajib. Tidak tak sah solat kita tu kalau tak ada Nabi di situ. Kalau tak ada Muhammad, siapa yang nak bawa amal kita naik kepada Allah? Sebab semua amalan kita kena lalu Nabi dulu. Dia bukan boleh terus bagi kepada Tuhan. Sebab tu Allah hantar Nabi dulu sebagai saksi atas apa yang kita buat atas dunia ni. Itu kita nak faham. Jadi orang yang digelar sebagai saksi itu sebab dia memberitahu akan sesuatu yang dia tahu. Dia bukan tipu. Maka kalau dia tipu, maka dia dipanggil saksi dusta. Apa hukum orang dusta? Munafik. Dia bercakap, dia kata, dia menyaksikan, dia kata asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan dia tak kenal Tuhan. Dia nak huraikan pasal Tuhan pun tak boleh, nak cerita pasal sifat Tuhan pun tak boleh. Bukan suruh cerita tentang zat Tuhan, sifat Tuhan pun dia tak mampu nak hurai. Macam mana nak cerita tentang Tuhan? Macam mana dia jadi saksi? Ini persoalan kita kat sini. So jadi kita kena jelas, bila kita menjadi saksi, kita kena tahu bagaimana dikatakan saksi dalam syahadah tu. Itu yang saya tekankan selalu, kita kena mengaji bab-bab macam ni bagi faham. Jadi jangan jadi saksi dusta. Saksi dusta tu munafik. Setiap kali kita angkat syahadah dalam sembahyang tu, kita dia dipanggil munafik. Sebab kita tak kenal Tuhan dan kita tak tahu Nabi tu. Kita tahulah Nabi Muhammad kan, Rasulullah, tapi Nabi tu macam mana? Apa tanggungjawab kita sebagai membenarkan kebenaran Nabi Muhammad SAW? Ialah melaksanakan segala sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi solat, semuanya kita buat macam Nabi. Walaupun bukan 100%. Ialah maklumlah kita ni orang awam. Kalau tok guru ulama tu lain, dia sanggup buat, kita tak sanggup nak buat. Tapi setidak-tidaknya ada amalan-amalan yang kita yakin ni kena buat ni. Yang kita tak boleh tinggal ni, amalan sunnah Nabi ni. Kena tidur malam, nak ngiring ke mana? Nak makan macam mana? Nak buang air besar macam mana? Nak berwuduk macam mana? Semua kita ikut apa yang Nabi ajar kita. Barulah dinamakan kita ni membenarkan kerasulan Nabi. Kalau tidak, kita tak boleh dipanggil saksi lagi. Jadi saksi dusta di situ. Okey. Jadi kesimpulannya, syahadah ni membawa arti mengetahui, menerangkan, menjelaskan. Maknanya kita kena tahu, kita boleh terang, kita boleh jelaskan bila orang bertanya kepada kita. Dan kita juga mampu menjadi pendakwah secara takat yang kita mampulah cerita balik ke orang lain. Apa dia maksud syahadah ni? Kenapa dipanggil syahadah? Bila kita tahu nak cerita apa? Nak cerita tentang Allah dan Rasul. Itulah dakwah yang kita nak bawa. Sebab apa nak cerita tentang Allah? Supaya manusia itu tidak melakukan syirik dengan Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah saja yang disembah. Seperti dikatakan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu yang kita nak khabar pun, nak ceritakan kepada orang lain. Itulah dakwah kita. Itulah mesej yang dibawa oleh setiap Nabi, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita hari ini. Itulah mesej yang kita nak bawa, supaya manusia itu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Mana yang mentauhidkan Allah. Jadi bila nak mentauhidkan Allah, kita kena kenal lah Tuhan yang kita nak sembah tu, supaya kita tidak sembah Tuhan yang lain. Tidak sembah Tuhan matahari, tidak sembah Tuhan Tok Pekong tu, tidak sembah Tuhan awan ke, benda pelik-pelik nampak kat langit tu sembah. Ataupun sembah Tuhan dunia yang kita duk gila, ataupun sembah Tuhan FB, ataupun Tuhan Dajjal, ataupun Tuhan media sosial. Gila kat situ. Orang kata dia lebih kenal media sosial lagi daripada kenal Tuhan. Itu dah sesat dah tu, ajaran tu. Maka sebab tu kena tahu.
Di samping dia kena ikrar, berjanjian itu, ataupun dia kena iktiraf, ataupun janji setia mubayyi'ah. Dan i'tiqad yang dikemukakan melalui apa? Diterjemahkan melalui perkataan dia ataupun perbuatan dia. Dia kena terjemah, maknanya dia buat, maknanya segala apa yang dia yakin tu akan zahir melalui lidah dia ataupun perbuatan dia. Cara dia jalan, cara dia bercakap, semua tu adalah hasil daripada terjemahan apa yang dia yakin kepada Allah dan Rasul. Sebab tu manusia dia buat jahat sebab dia tak yakin kepada Allah dan Rasul. Dia tak kenal Tuhan, maka dia buat ikut nafsu-nafsu dia. Tapi kalau dia tahu macam mana Allah yang sentiasa melihat akan dia, Allah sentiasa akan mengetahui apa yang dia buat, maka di situlah dia akan menterjemahkan segala kelakuan, keyakinan dia tadi dalam bentuk perbuatan dia. Kalau dia bercakap yang baik, kalau perbuatan dia, orang suka tengok perbuatan dia, kan? Orang tengok dia pun orang suka dah, tengok muka dia pun orang suka dah, sebut nama dia pun orang suka dah. Macam Nabi tengok, macam ulama-ulama. So Imam Syafi'i sampai hari ni orang dia sebut, orang suka dengan dia sebut perkataan Imam Syafi'i, orang berasa bangga kita jadi apa, jadi pengikut akan Imam Syafi'i. Yang kata ketuk guru kita tu siapa, kita ikut, kita mengaji dulu, kita dengar ulang cerita kat kawan-kawan kita, aku tok guru aku, kita sebut nama tok guru itu. Kenapa? Sebab kita suka ke dia. Sebab mereka ni orang-orang alim ulama ni, dia menterjemahkan keyakinan dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam membenarkan kerasulan Nabi itu dalam bentuk perkataan dan perbuatan dia. Sebab tu pentingnya dua kalimat ni. Kita tak reti, itu jadi perangai hantu jin setan semua cukup. Contoh kita yang paling mudah, kita tengok ya, ni benda-benda yang kita tak patut buat. Orang yang merokok contohnya. Nabi merokok tak? Tak. Malaikat suruh dia merokok tak? Tak. Siapa suruh dia merokok? Mungkin setan, jin. Contoh. Jika dia tahu tak boleh, tinggal je lah benda tu. Tapi kenapa nak buat juga? Keyakinan dia tak cukup kuat nak mempertahankan sunnah tu. Kat situ. So inilah benda-benda yang kita kena fikirkan dalam konteks syahadah yang kita cuma nak bincang ni. Jadi benda ni mungkin tak banyak orang bincang. Jadi kita ambil peluang di sini. Dalam grup kita mengaji ni, tujuan kita bukan nak cari berapa ramai followers. Tujuan kita mengaji ni nak memahamkan syahadah tu. Sebab syahadah yang kita nak saksikan, itulah yang kita nak mati nanti. Maka akhir kalam juga itulah penyaksian kita kepada Allah dan Rasul. Jadi nak kata apa? Sebab tu Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam syurga Allah. Jadi penyaksian itu bukan masa nak mati saja, tetapi berlaku sekarang ni. Maka dia kena tanamkan, dia kena semaikan, dia kena tahkidkan dalam hati dia tu tentang penyaksian dia kepada Allah dan Rasul, supaya penyaksian itu sentiasa berlaku. Bukan berhenti sekejap ni pagi ke masa solat, tak. Penyaksian itu berlaku setiap waktu, saat dan masa dan ketika, tak kira dalam keadaan apa sekalipun, berjalan sentiasa penyaksian itu kepada Allah. Maka dia buat apa saja pun dia akan pandang balik kepada Allah. Ini kerja Allah, ini kerja Allah. Apa yang berlaku itu semua dipandang balik kepada Allah. Sebab tidak akan berlaku, tidak akan bergerak suatu perbuatan itu melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti datang daripada Allah Taala. Takkan berlaku. Buat Imam yang saya duk cakap ni pun, apa yang saya nak cakap selepas ni pun dah direkod, dah ada dah tulisan tu. Kata-kata tu cuma saya nak ambil je cakap. Semua tu daripada Tuhan, bukan daripada kita. Daripada kita ni benda yang Allah larang tu, tu kita suka ambil. Allah larang jangan cakap, itu cakap benda jahat. Tu kehendak Tuhan juga. Kalau bukan kehendak Tuhan, tak cakap juga yang jahat tu pun. Sebab ilmu yang baik kan, jahat kan, semua datang daripada Allah. Cuma cara kita nak cakap itu, nak pilih yang mana. Kita nak cakap dalam keadaan kita mentauhidkan Allah, ataupun kita nak cakap dalam keadaan kita kufur kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Sebenarnya kita kena faham baik-baik. So, jadi dalam pengertian syahadah ni sangat luas pengertian dia. Jadi kita nak kena belajar, nak bagi reti supaya kita tak jadi orang yang sesat. Maknanya kita betul-betul bila kita pada syahadah tu, kita dah yakin dah. Sebab tu beza saya tanya budak yang mana kamu, yang siapa dah terima syahadah dah, yang terjadi balik, yang menerima balik syahadah tu, apa perasaan kamu? Memang bezalah. Sebelum kita tak bersyahadah dulu, kita tak faham. Kita ingat kita ni dah orang Islam, memanglah Islam. Tapi Islam lagu tu lah, duk harap yang tok nenek punya keturunan tu. Tapi setelah kita sendiri, kita mengucap sendiri. Mengucap dan kita hadirkan sendiri. Kita apa nama, kita terima sendiri. Kita yakin dengan hati kita. Kita tasydid masa tu. Kita benarkan dengan hati akan maksud syahadah tu, membenarkan ketuhanan Allah SWT dan membenarkan kerasulan Nabi tu. Kita terasa lain mati tu, macam orang kata apa, macam air yang mengalir sejuk
masuk dalam hati kita tu. Macam kita minum air tu, kita rasa lazatnya nikmat ni bila kita mengucap syahadah, pasal nur tu masuk dalam hati kita. Maka ketika itulah kita terasa keyakinan kita tu naik terus. Daripada dulu kita duduk tempat yang hina, kita rasa Allah muliakan kita. Sebab apa? Orang yang mengucap dua kalimah syahadah tu, Allah kata apa? Bergegarnya tiang nur di arasy. Tiang nur tu depan arasy tu, bergegar tiang tu. Setiap ucapan kalimat yang kita ucap kat sini. Kalimat yang mana? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Sebab tu mulianya bila kita sentiasa duduk di dalam keadaan penyaksian kita kepada Allah. Jadi penyaksian ni berlaku macam Nabi tu sentiasa tak tinggal. Wa imam ulama sendiri pun sentiasa mereka tu duduk di dalam penyaksian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sampai situ orang kata bukan senang. Tak apa. Yang penting kita mulakan dulu. Ni kita tak mula langsung. Kemudian kita kata macam-macam. Kita tak pernah lalu. Kita tak pernah minum air. Tak pernah makan kek. Kita duk kata kek tu tak betul. Sesat lah, kotor lah. Kita contoh. Kita makan sekali. Pun kita tahu macam mana sedapnya. Sama juga dengan syahadah. Kita duk petikai itu, petikai ni kan. Kita tak lalu pun, tak pernah pun. Bukan benda ni benda tipu. Bukan benda palsu. Benda ni memang ada nas dia. Ada nas dia. Ulama-ulama dah tulis siap dah. Dalam kitab-kitab, karangan kitab-kitab tak. Masalahnya pula, orang lain ni tak nak baca kitab, dia nak baca Quran je. Baca secara harfiah, tafsir Quran tu. Memang tak jumpa lah. Sebab ulama dulu yang tulis tu sebab kita ni tak kerti. Dia tahu dah akhir zaman ni manusia ni kesesat banyak. Maka dia nak baca Quran pun kita tak faham. Maka daripada Quran tu, hukum hakam diterjemah dalam bentuk kitab-kitab. Dah orang marah pula, kata kitab kuning tu tak betul. Kitab turah tu macam-macam dah dikutuk dia orang balik. Padahal kita nak tulis sebuah kitab bersetengah mati, kita tapi tak boleh. Tapi kenapa ulama tu boleh tulis? Mereka ni lah yang menterjemahkan balik. Sebab mereka ni adalah waris para nabi. Begitu. Kita nak faham. So jadi dalam konteks syahadah ni kita akan lalu satu kuliah bagi faham. Jadi yang mana pendengar-pendengar tu boleh kongsi, kita tengok dalam slide ni macam mana nak buat. Kita kalau ada program nanti, datang ke program tu. Kita duduk di depan ramai-ramai. Kita saksi sendiri, kita iqrar sendiri, kita tasydid di situ, kita rasa macam mana nikmat kan, nikmat syahadah yang kita tak pernah rasai selama hari ni. Benda ni memang sangat unik. Siapa yang buat, dia tahulah macam mana perasaan dia kan. Jadi bolehlah kongsi kan, kalau ada info-info macam ni, kita kawan-kawan yang dah terima, kita tengok benda ni benda baik, benda daripada Nabi, daripada para yang turun kepada para ulama. Maka ulama buat benda ni sampailah kiamat. Inilah tanggungjawab tugas Nabi yang paling mulia sekali, iaitu mengajak manusia balik kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.